Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Baginda merupakan di antara 25 Rasul yang wajib kita imani. Kegembiraan Siti Sarah hanya sementara waktu sahaja. Ini kerana Siti Hajar sudah mulai rasa bangga dan merasakan kedudukannya lebih kuat berbanding Siti Sarah dengan adanya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, Siti Sarah mula merasa sedih dan cemburu terhadap Siti Hajar. Kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi permintaan Siti Sarah itu, iaitu membawa Siti Hajar dan anaknya keluar dari rumah mereka. Maka, dengan bertawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang diboncengkan di atas untanya. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi permintaan Siti Sarah? Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang sangat memenatkan dengan kehendak Allah, akhirnya berhentilah unta Nabi Ibrahim alaihissalam mengakhiri perjalanannya di tengah padang pasir yang kering kontang tanpa air dan makanan serta tidak berpenghuni. Dengan kehendak Allah, di padang pasir itulah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar tanpa bekalan yang banyak. Alangkah sedih dan cemasnya Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri bersama anaknya yang masih menyusu itu. Siti Hajar berlari mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merintih menangis sambil memegang kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihan agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pepohon dan kawasan yang kering kontang itu. Ini adalah perintah dari Allah, wahai Hajar. Bertawakallah kepada Allah dan percayalah pada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memerintahkan aku membawamu ke sini, dan dialah yang melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Mendengar penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, segera Siti Hajar melepaskan genggamannya dari baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam terus berlalu meninggalkan mereka di lembah itu. Apabila baginda sampai di tempat yang tidak dapat dilihat oleh Siti Hajar, baginda berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sambil memandang ke arah tempat yang baginda tinggalkan isteri dan anak-anaknya, seperti dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37 yang bermaksud, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman berhampiran rumahmu, yakni Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, yakni yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Sarah dan Nabi Ismail yang masih kecil itu di padang pasir yang tiada penghuni? Ini kerana di tempat mereka tinggal itu akan menjadi tempat yang paling berkat dan menjadi tumpuan masyarakat Islam di seluruh dunia. Tempat yang dimaksudkan itu ialah Mekah. Setelah mendengar jawapan dari suaminya itu, Siti Hajar menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah dengan sabar dan tenang. Dalam keseorangan itu, beliau menyusui anaknya. Dimakannya dari bekalan dan minuman yang ditinggalkan oleh suaminya. Siti Hajar yang dalam kebingungan telah berulang-alik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Akhirnya, Siti Hajar terduduk kepenatan,
termenung dan hampir putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan izin Allah, tiba-tiba Siti Hajar ternampak setumpuk pasir yang basah di hujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Lalu pasir itu digalinya. Masya Allah, itulah telaga air Zam-Zam yang terkenal sehingga kini. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu dia berkata, "Inilah Riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Sejak dari itu, makmurlah kawasan itu dan menjadi tumpuan pedagang-pedagang untuk mendapatkan bekalan air. Kaum Jurhum yang tinggal di selatan kota Mekah adalah yang paling ramai berhijrah ke tempat sekitar telaga air Zam-Zam. Mereka membangunkan perkampungan baru dan menjadi jiran yang baik dan ramah bagi Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kerinduan Nabi Ismail alaihissalam terhadap ayahnya juga semakin tidak tertahan lagi. Ini kerana semenjak ditinggalkan di situ, baginda dan ibunya tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Baginda sentiasa berdoa agar dipertemukan dengan ayahnya. Dengan izin Allah, pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke tempat di mana isteri dan anaknya ditinggalkannya dahulu untuk berjumpa dengan mereka. Tiba di sana, baginda sangat terkejut melihat tempat yang dahulunya sunyi telah menjadi tumpuan orang ramai berkumpul dan menetap di situ. Tempat itu juga telah diberi nama Bakkah atau disebut sebagai Mekah sekarang ini. Manakala anak dan isterinya pula dikenali sebagai penguasa sumber air yang bernama Telaga Zam-Zam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya bahawa baginda harus menyembelih puteranya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oleh kerana mimpi seorang Nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu dari Allah, maka perintah yang diterima oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi itu mestilah dilaksanakan. Kawan-kawan sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam? Sebenarnya Allah Maha Pengasih. Allah tidak kejam. Tujuan Allah berbuat demikian adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam sama ada baginda lebih sayangkan anaknya ataupun Allah. Selepas menerima wahyu Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera menunaikan ketaatan kepada Allah. Baginda menemui anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk membincangkan hal tersebut supaya Nabi Ismail alaihissalam merasa tenang dan tidak merasa dipaksa. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya seperti di dalam surah As-Safa'at ayat 102. Anakku, aku bermimpi menyembelih dirimu. Cuba renungkan, bagaimana pendapatmu? Tanpa berfikir panjang, Nabi Ismail menyambut perintah itu dengan sukacita. Seperti dalam surah As-Safa'at ayat 102. Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Selepas perbincangan itu, maka berangkatlah kedua-dua anak beranak itu. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam segera berangkat menuju ke suatu daerah yang berbukit-bukit di kaki sebuah gunung. Sekarang, ia dikenali sebagai Mina. Sebelum sampai ke tempat yang dituju itu, kedua mereka terserempak dengan seorang lelaki yang menanyakan akan maksud dan tujuan mereka berdua. Setelah Nabi Ibrahim menerangkan akan maksudnya, ialah untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai korban kepada Allah, orang itu melarangnya dengan pelbagai alasan. Mereka kehairanan. Siapakah orang itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mulai curiga dan merasakan orang itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia.
Lalu mereka melempar iblis dengan batu berulang-ulang kali sampai iblis itu lari. Tempat itulah sekarang dikenali sebagai Jamratul Aqabah. Kemudian perjalanan diteruskan lagi. Dengan jarak kira-kira 400 meter dari Jamratul Aqabah, datang pula seekor lagi iblis yang menyamar seperti manusia, melarang mereka dari melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS melempar lagi iblis itu dengan batu sehingga ia lari. Tempat itu pula sekarang dinamakan sebagai Jamratul Wusta. Perjalanan mereka diteruskan lagi. Tiba-tiba dari jarak kira-kira 400 meter dari Jamratul Wusta, datang pula seekor iblis lagi, menyamar seperti manusia, melarang mereka dari melaksanakan perintah Allah. Tanpa berfikir panjang, mereka melempar iblis itu dengan batu sehingga ia lari dan tempat itu pula dikenali dengan Jamratul Ula. Seperti yang kita ketahui, pada setiap tahun pada musim haji, amalan melontar batu di ketiga-tiga jamrah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tadi telah menjadi rukun dalam menyempurnakan ibadat haji. Masya Allah, kawan-kawan yang dikasihi, berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tadi, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampailah di suatu tempat di kaki sebuah bukit yang tinggi. Dengan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim AS dengan ikhlasnya ingin menyembelih leher anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail AS yang baru berusia 13 tahun itu. Kini, kedua-dua mereka telah bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim AS meletakkan pisau ke leher anaknya, lalu Allah berseru dengan firman-Nya yang berbunyi seperti dalam surah As-Safa'at ayat 104 hingga 105. Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Serentak dengan itu, Nabi Ibrahim AS melihat ada seekor kibas tiba-tiba telah terikat di sebuah pokok yang tumbuh di bukit yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kibas itu sangat gemuk dan besar, bulunya berwarna putih, bermata hitam dan bertanduk besar. Lalu Nabi Ibrahim AS menyembelih kibas tersebut. Dengan peristiwa inilah permulaan sunnah berkorban yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Aidiladha, yakni hari raya haji, di seluruh pelosok dunia sebagai mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Kawan-kawan yang dikasihi, Nabi Ismail AS yang hidup di kalangan masyarakat Jurhum sejak kecil lagi, kini sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Masyarakat Jurhum benar-benar kagum melihat perkembangan Nabi Ismail yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya ialah baginda sangat fasih dalam berbahasa Arab dan ada ulama mengatakan Nabi Ismail AS adalah orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab secara jelas. Ketika itu usianya baru 14 tahun. Kawan-kawan yang dikasihi, pada suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim AS membangunkan sebuah rumah iaitu Kaabah yang berdekatan dengan telaga Zamzam. Apa itu Kaabah? Kenapa Kaabah mesti dibina? Dalam bahasa Arab, Kaabah bermakna sebuah tempat tinggi yang dihormati dan penuh kebesaran. Setelah Kaabah hampir selesai, ternyata mereka memerlukan sebuah batu lagi. Akhirnya Nabi Ismail AS mendapatkan satu batu yang agak luar biasa. Batu itu berwarna hitam berkilat. Kerana terlalu gembira, Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS
mencium batu hitam itu sambil mengusung berjalan mengelilingi Kaabah. Selesai sahaja mereka mengelilingi Kaabah, mereka meletakkan batu hitam itu di satu sudut di sisi Kaabah. Batu tersebut ialah Hajarul Aswad. Apa itu batu Hajarul Aswad? Hajarul Aswad ialah sepotong batu yang berasal dari syurga. Warna asalnya adalah lebih putih daripada susu. Dikatakan ia menjadi hitam kerana luruhnya dosa manusia yang mengucupnya. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Setelah pembinaan Kaabah selesai sepenuhnya, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS cara-cara melakukan ibadat haji. Kemudian, ibadat haji itu diajarkan pula kepada semua Nabi dan Rasul yang datang selepas mereka, sampai kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Pengajaran dari kisah Nabi Ismail AS ialah yang pertama, walaupun ditinggalkan seorang diri dengan anak yang masih menyusu, Siti Hajar yakin akan janji-janji Allah yang tidak mensia-siakan diri dan anaknya Nabi Ismail AS. Dan yang pasti janji-janji Allah itu memang benar apabila tempat yang pada asalnya kering kontang dan tanpa berpenghuni itu akhirnya menjadi tempat yang subur dan makmur. Itulah Mekah, tempat yang penuh berkat. Yang kedua, Nabi Ismail AS menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai seorang hamba yang sangat patuh kepada perintah Allah dan sebagai seorang anak yang soleh dan taat kepada orang tuanya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran yang terdapat beberapa ayat yang memberi pujian kepada Nabi Ismail AS, Allah telah menyifatkan bahawa Nabi Ismail AS ini adalah seorang yang teramat sabar, sopan santun, dapat dipegang janjinya, kuat dalam menjaga kewajiban solat dan menyebarkan perintah mendirikan solat kepada keluarganya agar mereka terselamat dari siksaan Allah. Yang keempat, air Zam-Zam mempunyai keistimewaan dan keberkatan. Ia boleh menyembuhkan penyakit, menghilangkan dahaga serta mengenyangkan perut yang lapar. Keistimewaan dan keberkatan itu disebut dalam sepotong hadis Nabi yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu dia berkata, inilah